KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda masih lagi menonton saluran Didik TV KPM, rancangan teras bersama saya, Nisa K. Nisa nak maklumkan pada anda semua bahawa kes sedang menunjukkan peningkatan untuk COVID-19. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga apabila berada di luar sana dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, cuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita apabila perlu. Hari ini, satu lagi subjek menarik yang akan kita bincangkan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita di teras. Siapa beliau agaknya dan apakah subjek yang akan kita bincangkan? Jom kita sama-sama tonton profil guru ini. Jom semua kita persilakan Cikgu Nik Syarul Alif dari SMK Taman Keramat. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Alhamdulillah, sihat. Macam mana Cikgu perasaan pada pagi ni? Sejuk. Sejuk. Sebab hujan pagi ni. Tadi hujan lebat Cikgu. Saya dah berpayung dah apa tadi kan. Maklumlah kita ni pagi-pagi walaupun suasana yang orang kata suasana nak sambung tidur, tetap kita nak ulang kaji mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu kita nak berbicara mengenai topik ataupun subjek kita lukisan terbantu komputer Cikgu ya. Betul. Mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya subjek kita ni LTK ni. Okey, LTK ni ataupun lebih dikenali sebagai lukisan terbantu komputer adalah salah satu subtajuk di bawah tajuk tingkatan 5. Ya. Okey. Dan keperluan pelajar untuk mempelajari tajuk ini, yang pertama dia adalah satu, kita nak lahirkan pelajar yang berkemahiran dalam menggunakan perisian komputer. Baik. Kalau sebelum ni dia lukis secara manual, betul. Sekarang dia menggunakan perisian CAD, apa-apa saja jenis perisian CAD untuk menghasilkan lukisan yang lebih tepat, kemas dan adanya kualiti. Ya, dan kita pun mengikuti perkembangan zaman Cikgu, kan segala-galanya menggunakan komputer. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan untuk episod kita hari ini, saya ingin jemput Cikgu ke sini sebentar. Apabila kita sudah pun menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter bahu ke bahu, dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Okey. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di tempat yang bersih. Contoh macam saku baju ataupun macam Nisa ada bekas plastik, Cikgu silakan. Saya bawa lebih untuk Cikgu. Saya ada bekas plastik dekat sini, boleh simpan. Yang penting boleh gunakan kembali kalau masih bersih. Kalau dah kotor, kita bawalah pelitup muka yang baru ataupun tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Maknanya Cikgu hari ini kita akan belajar kemahiran melukis menggunakan komputer, menggunakan perisian khas yang kita gunakan untuk subjek lukisan terbantu komputer ini, di mana kita nak belajar mengenai reka cipta. Tetapi Cikgu, saya bukan bersendirian. Saya suka nak ajak rakan-rakan terus bersama-sama dengan kita untuk kita mengulang kaji ataupun kita belajar topik pada hari ini. Jom kita persilakan rakan-rakan dari SMK Taman Keramat Kuala Lumpur. Hai, selamat pagi semua. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Apa khabar? Lambai tangan. Tangan mana? Lambai. Okey, jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Ashira. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ashira Alia. Saya dari SMK Taman Keramat. Hai semua. Hai, okey. Baiklah, seterusnya. Seterusnya Iza, silakan. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Izzah Nabihah binti Rosli. Saya daripada SMK Taman Keramat. Hai semua. Hai. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Amar, silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Ahmad Haikal daripada SMK Taman Keramat dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Amar. Okey, kita nak teruskan dengan Nakib. Silakan Nakib. Mana Nakib? Nakib dengar kita tak? Okey, silakan. Ya, sekali lagi Nakib. Nama saya Muhammad Nakib bin Jonil daripada SMK Taman Keramat. Baik, terima kasih. Hai, khabar baik, alhamdulillah. Seterusnya Izzat Asfar, sila perkenalkan diri. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzat Asfar daripada SMK Taman Keramat. Salam sejahtera semua. Hai, baiklah. Seterusnya kita ada Zulaila, silakan.
Hai, nama saya Zulaira Tasha binti Zorniza daripada SMK Taman Keramat. Hai semua. Hai, ini adalah rakan-rakan dari SMK Taman Keramat. Ni semua pelajar cikgu yang murid-murid cikgu? Anak murid saya. Oh, kalau tak dapat jawab soalan ni, jaga-jaga. Tak adalah. Gurau je. Tapi kita akan tanya soalan lah kan sepanjang InsyaAllah kita akan kita tanya. belajar. Semestinya akan tanya. Kita nak tengok mereka beri perhatian ataupun tidak. Yang di rumah pun turut sama beri perhatian dan ulang kaji bersama-sama dengan kita. Sebelum kita teruskan, kita ada video khas yang ingin kita pertontonkan kepada semua. Jom cikgu, kita tonton video ini. Hasil daripada pelajaran Kediri di rumah, saya mendapati bahawa subjek CAD atau dikenali sebagai Computer Aided Design sebenarnya lagi mudah untuk digunakan. Sebab masa kami di tingkatan 4, kami telah belajar untuk menggunakan lukisan secara manual. So, bila kami naik tingkatan 5 ni and dah menggunakan CAD, lagi mudah lah. Sebab if berlaku kesilapan pada lukisan, kita tak payah susah-susah nak padam. Kita just erase and delete untuk adjust balik. Saya suka teruskan perkara yang baru. Bila cikgu mengajar kami menggunakan perisian CAD dalam bab 1 LDK, kami dapati ilmu ini sangat berguna untuk masa hadapan. Perisian CAD banyak memudahkan tugasan saya. Saya tidak perlu lukis banyak kali secara manual. Memandangkan lukisan kerja menggunakan CAD lebih mudah, ukuran lukisan tepat dan mudah dibuat dalam banyak salinan. Tahun lepas, saya mempelajari bab 8 lukisan kerja. Saya melukis secara manual. Dengan menggunakan perisian CAD, saya rasa teknik lukis lebih mudah dan efektif. Saya rasa seronok dapat mempelajari ilmu baru. Itu dia pendapat rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek ini. Cikgu ada yang kata mudah sebab tak perlu nak lukis secara manual. Ya, betul. Boleh dilakukan secara cepat dan boleh membuat banyak salinan dalam satu masa. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa pentingnya belajar LTK ni cikgu? Okey, kepentingan belajar LTK ni yang pertamanya ialah pelajar perlu kenal pelbagai jenis perisian. Okey, dari dalam pasaran, okey, ada banyak perisian CAD. Okey, pelajar nak gunakan AutoCAD boleh, Solid Edge boleh, SolidWorks boleh. Tapi yang mana diperlukan ataupun keperluannya adalah untuk memastikan lukisan tu lebih kemas dan tepat. Dan terutama sekali apabila pelajar pelajari tajuk ini, okey, dia memenuhi kriteria satunya ialah yang telah ditetapkan oleh lembaga peperiksaan, iaitu kerja khusus mereka. Jadi bukan setakat siapkan kerja khusus saja. Ya, cikgu. Diorang dapat pendedahan. Pertamanya pendedahan lah. Yang keduanya ialah persediaan mereka. Kalau kata ke Menara Gading, dia ambil apa-apa saja kursus yang melibat menggunakan LTK ni. So dia dah ada general knowledge. Ya, dia dah ada asas untuk dia mulakan. Jadi mungkin di pelajaran yang akan datang mereka akan lebih bersedia untuk mengambil mata pelajaran ini. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita, saya harapkan yang di rumah bersedia dengan pen dan kertas untuk mengambil ataupun menulis nota dan tips yang cikgu ni akan kongsikan. Rakan-rakan di studio, adakah anda sudah bersedia? Kawan-kawan SMK Taman Keramat saya, kalau dah bersedia bagi Nisa double thumbs up. Angkat sini semua. Okey. Oh, hampir serentak semua. Bagus, semua bersedia, semua bersemangat. Tetapi sebelum tu, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Nik Syarul Alim dan juga rakan-rakan dari SMK Taman Keramat Kuala Lumpur. Tetapi sebelum kita pergi kepada topik kita, Nisa nak bacakan dan tunjukkan kepada anda kad ucapan digital yang dikirim kepada kami daripada adik Nasha Fariza. Wah, namanya dari Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Kota Kinabalu, Sabah. Dengan ucapan untukmu bermanfaat, kasih sayang melimpah dan usaha berpanjangan. Selamat Hari Guru. #terima kasih Cikgu. Terima kasih Nasha kerana menghantarkan kad ucapan ini. Baiklah Cikgu Nik, anda sudah bersedia? InsyaAllah saya InsyaAllah. Okey, saya kira yang di rumah pun sudah bersedia. Rakan-rakan kita pun dah bersemangat dan ceria. Jom Cikgu, kita teruskan dengan topik kita. Baik, terima kasih Nisa. Okey, pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu tajuk tingkatan 5 lukisan terbantu komputer ataupun lebih dikenali sebagai LTK. Baik, sebelum tu kita perlu tahu tentang standard pembelajaran. Baik, yang pertama kita perlu kenal pasti pelbagai jenis perisian LTK yang terdapat di pasaran. Kedua, kita perlu kenal pasti perintah asas perisian LTK. Okey, tujuan untuk melukis, mendimensi, mengubah suai dan memapar. Yang ini akan merangkumi semua dalam aspek pembelajaran kita. Dan yang seterusnya untuk menentukan perintah asas perisian LTK model 3 dimensi atau 3D untuk menghasilkan lukisan. Baik, lukisan terbantu komputer ataupun saya gunakan istilah LTK dalam reka cipta. LTK merupakan satu kaedah untuk kita melukis sesuatu, reka bentuk industri atau produk dengan menggunakan perisian komputer, menggantikan kaedah manual. Okey, sebelum ni pelajar ni dah belajar melukis secara manual. Baik. Okey, masa di tingkatan 4. Jadi bila ni tingkatan 5, kita nak memudahkan tugasan dia, kita bagi perisian untuk mereka belajar tajuk baru. Jadi kita nak tengok keberkesanan dia. Sama ada lebih baik ataupun tidak. Dan kebanyakannya pelajar akan kata, cikgu lagi senang cikgu menggunakan ni. Jadi pelbagai perisian yang biasa digunakan untuk tujuan mereka bentuk serta melakar dalam bentuk 2 dimensi, 2D dan 3 dimensi atau 3D. Perisian ini lebih dikenali sebagai Computer Aided Design and Drafting Program ataupun CADD yang boleh digunakan dalam semua bidang kerja, terutama sekali dalam bidang-bidang yang memerlukan kepakaran seperti bidang kejuruteraan mekanikal, awam, seni bina, reka bentuk grafik dan semua bidang yang berkaitan dengan penggunaan CAD. Okey, ini adalah ringkasan bagi CADD iaitu maksud dia Computer Aided Design and Drafting. Kalau pelajar tengok ada CAM ataupun CAM, dia boleh pergi kepada 3 bahagian iaitu Computer Aided Manufacturing ataupun Computer Aided Modeling ataupun Computer Aided Machining. Okey, mari kita lihat jenis-jenis perisian CAD. Okey, saya rasa pelajar dah tahu sebelum ni. Ada yang cikgu saya pernah tengok gambar ni cikgu, tapi tak pernah nampak guna, logo tak dia, pernah tahu. tapi tak tahu macam tu. Okey, jadi kita nak macam sesuai kenal lah. Kita nak tengok ikon ataupun simbol-simbol. Okey, contoh macam yang biasa dan lazim ada di pasaran, Solid Edge. Okey, Solid Edge ni fungsi dia sama lebih kurang macam SolidWorks. Okey, untuk menghasilkan model 2D ataupun 3D. Baik. Okey, untuk IronCAD pun sama juga konsep dia lebih kepada 2D dan 3D. Tapi secara meluas, kalau kita tengok yang lazimnya mana-mana syarikat ke ataupun mana-mana institusi ataupun kita panggil firma-firma. Ya, firma-firma menggunakan perisian CAD ialah AutoCAD lah. Of course AutoCAD dia banyak. Yang itu paling glamour cikgu. Paling glamour, betul. Pergi mana-mana semua orang cakap sebab AutoCAD. Ni kalau di sekolah yang sering digunakan yang mana? Yang di sekolah sering menggunakan AutoCAD lah. Ya. Tapi setakat ni yang saya tengok ada yang baru dalam MOE dalam dia 5 punya tu, dia ada keluarkan Tinkercad. Yang ni kita akan explore nantilah di sekolah. Saya rasa cikgu-cikgu di Malaysia ni pun akan explore benda ni. Baik. So sekurang-kurangnya pelajar akan dapat teroka perkara yang baru. Okey. Next. Okey, kita terus pada perintah asas perisian LTK. Baik, lukisan 3D ni merupakan lukisan objek sebenar yang dijelaskan dalam bentuk panjang, lebar dan tinggi yang berada pada 3 paksi iaitu paksi X, paksi Y dan paksi Z. Jadi objek ini akan memaparkan bentuk di atas 3 satah untuk memberi pandangan sebenar objek. Jadi objek yang terhasil ialah
objek 3D yang menggunakan 3 paksi dan 3 sata untuk membentuk satu model. Biasanya pelajar akan tengok 2 paksi. Betul. Biasanya paksi X, paksi Y. Betul lah, paksi X, paksi Y. Ya. Bila belajar tentang 3D ataupun belajar masuk tajuk berkenaan dengan objek solid, ada satu paksi yang akan muncul. Itu yang dia tak nampak dalam mata dia. Betul. Okay, kalau kita pusing macam ni, kita akan nampak paksi X, paksi Y dan paksi Z. Itu akan jadi 3D modeling. Okey, ini adalah paparan ataupun antaramuka perisian AutoCAD. Jadi apa kepentingan cikgu kita kena belajar tajuk-tajuk ni supaya pelajar kenal. Nanti dia buka dia klik, tak tahu nak klik yang mana, dia macam menggagau dia tak kan. adalah menggagau ya cikgu. Sekurang-kurangnya kita nak berkenalan, okey. Yang pertamanya ialah toolbar piawai. Okey, kalau pelajar tengok toolbar piawai ni adalah untuk kita tentukanlah standard pada lukisan kita. Kemudian ada toolbar melukis ataupun draw toolbar. Di sini ada pelbagai ciri-ciri ataupun kaedah sama ada kita nak melukis garisan, polyline, circle dan sebagainya. Kemudian ada toolbar mengubah suai ataupun modify. Bila kita melukis biasanya kita akan ubah suai lah. Maksudnya kalau ada lukisan yang kita perlu duplicate ataupun kita perlu mirror, kita boleh gunakan toolbar ubah suai. Kemudian ada menu naik turun, pull down menu, ada toolbar project properties. Dan yang paling penting ialah ikon UCS ni lah. Ini yang saya terang tadi. Ada paksi X dan paksi Y. Kalau kita buat 3D modeling, dia akan jadi pada paksi Z. Macam ni kita tak nampak kan? Kalau kita buat 3D modeling, dia akan jadi macam ni lah. So ada pelbagai kaedah yang pelajar perlu teroka. Dan baris perintah di bawah ni adalah kegunaan untuk pelajar gunakan shortkey ataupun kekunci pendek. Contohnya macam dia nak buat garisan, sama ada nak guna mouse, dia klik line ataupun dia boleh tekan L enter. Itu adalah shortkey dia. Dan status bar ni adalah menunjukkan kegunaan bagi sama ada dia nak letak kat grid, okey, dia nak gunakan auto dan sebagainya. Okey, ini adalah perintah asas melukis. Okey, kita dah masuk standard yang kedua ialah melukis ataupun draw. Okey, ini saya ringkaskanlah. Okey. Ini adalah rajah bagi ataupun simbol bagi arahan-arahan ataupun perintah asas untuk melukis. Okey, pentingnya saya tekankan di sini supaya pelajar tahu nanti bila menjawab soalan peperiksaan ke, katalah periksa pertengahan tahun nanti ataupun untuk latihan data to be, cikgu-cikgu suka gemar gunakan simbol-simbol macam ni. Bila dia gunakan simbol macam ni, pelajar tahulah, oh ini untuk lukis garisan. Okey, ini adalah untuk polyline. Ini adalah untuk circle. Okey, kalau arc ni ARC, ni ada tulis ARC ni bukan ARC helmet tu, tapi dia arc. Arc tu untuk lengkung. Kemudian ada rectangle, ellipse, hatch, ada spline, construction line, multiple points, divide, measure, region, wipeout, helix dan donut. Semuanya ada dalam merangkumi donut, cikgu? Satu. Ya. Pagi-pagi puasa ni cikgu. Nampak nama makanan terus. Salah baik donut tu Nisa tak ada rupa donut betul lah. Kalau rupa donut betul di dalam 3D, saya rasa semua orang lapar ni. Betul cikgu. Okey. Seterusnya, perintah penting melukis dalam perisian lukisan terbantu komputer. Yang ini pelajar perlu ambil tahulah. Kenapa? Sebab daripada ikon-ikon itu, okey, setiap itu ada keterangan-keterangan yang penting yang membantu pelajar untuk memahami dengan konsep lebih mudah. Kalau dalam perisian CAD dia gunakan dalam bahasa Inggeris kan. So ini kita translate lah supaya dia faham. Okey, macam contoh line, melukis objek menggunakan garisan. Kemudian simbol bagi ataupun ikon bagi circle untuk tujuan melukis bulatan. Kalau nampak bentuk yang macam ni, ada macam ular kena palu ni, dia melukis garisan bebas yang melengkung. So simbol bagi rectangle, tujuan dia untuk melukis bentuk segi empat. Okey, untuk melukis ellipse, dia tak nampak macam bulat, circle, tapi dia bujur macam bentuk telur tu. Tu ellipse. Kemudian melukis bentuk polygon. Ni simbol polygon lah. Polygon asas awak dah belajar. Kemudian melabel atau menulis teks, melukis bentuk bulatan, lengkuk bulatan, mendimensi dan melaksanakan extrude pada objek. Ini simbol-simbol asas lah yang awak perlu tahu.
Okey. Okey, sekarang saya akan tunjukkan demo melukis. Ya. Okey. Demo melukis menggunakan toolbar draw. Baik. Baik, kalau pelajar nak lukiskan garisan, boleh klik line ataupun tekan je L, enter. Baik. Okey. Gunakan shortcut. Shortcut L, enter, okey. Buat je saja garisan. Contoh macam ni saya tunjukkan demo lah. So bila garisan ni kita gerak je kita punya mouse tu. Baik. Pelajar dia suka explore. Itu yang saya suka tentang perisian CAD ni. Ya. Dia adalah salah satu cara lah membantu pelajar explore satu benda baru. Baik, nak lukis bulatan, okey, ada banyak dia punya ciri-ciri dia, sama ada center radius, center diameter, 2 point. So yang ni saya tunjukkan cara macam mana nak lukis bulatan, memasukkan nilai radius ataupun jejari. Maknanya kita masukkan nilai radius tu, lepas tu bulatan tu akan terbentuk lah. Okay, kita pilih circle, kita klik center ni. Kalau secara manual dia kena pakai jangka lukis. Betul cikgu. Lukis, leceh, lambat. Sekarang ni lebih laju dan lebih mudah. Ya, lebih laju dan lebih mudah, lebih cepat. Ini yang murid-murid suka sangat ni. Yang ini kalau tersilap dia boleh edit. Betul. Yang ni kita gunakan polyline ataupun garisan bebas. Maksudnya tak semestinya garis lurus. Betul. So dia boleh buat dalam bentuk garisan bebas. Ada fungsi-fungsi dia bagi toolbar melukis ni. Baik. Ini untuk membina rectangle ataupun segi empat tepat. Okay, kita boleh klik pada rectangle dan masukkan dia punya dimension dia lah. Ya. Okey. Bila dah masuk dimension, nampak kita boleh tentukan mana kedudukan kita nak buat. Ini lebih kepada pengenalan lah. So nampak gambar tangan tu, itu shortcut bagi pen. Pen tu maksudnya kita nak gerakkan kertas kita lah. Baik. Okey, untuk melukis ellipse, okey, singkatan dia kita boleh tekan klik di situ ataupun guna shortcut EL. Ya. Kawan-kawan yang tengah tengok ni faham ke tak ni video demo yang cikgu tunjukkan? Faham? Wah, mereka dah mula gunakan cikgu. Dah mula gunakan. Wah. Baik. Mungkin yang di rumah, mana yang dah melepasi bab pengenalan ni boleh ulang kaji semula. Ya, dan betul. ingat kembali, mana tahu tiba-tiba nak jawab peperiksaan lupa pula logo ataupun simbol yang mana simbol, satu cikgu ya. Sebab kalau keluar exam pun dia tak akan keluar satu ni. Betul. Maksudnya dia akan bagi dia akan keluar ikon-ikon tertentu atau simbol tertentu sahaja. Jadi apa yang pelajar perlu tahu ialah kegunaan ikon tersebut. Nanti keluar ikon petak, jawabnya lain pula. Jadi kena jelas. Untuk membina poligon macam ni juga. Okey, sama ada kita pilih poligon tu nak buat apa dia. Pelajar dah tahu. Ya, betul. Dia belajar dalam matematik, ada bentuk segitiga, segi empat, pentagon sampailah ke decagon. Jadi dia boleh pilih berapa sisi dan dia boleh letak dalam ni ukurannya. Tarik je terus terbentuk berapa sisi yang kita terus nak. terbentuk. Lebih mudah, lebih cepat dan orang kata apa, berbanding lukisan manual, nampak sekejap je dah keluar bentuk yang diinginkan. Baiklah cikgu, saya sebenarnya dari tadi tenganga melihat video demo ini. Kita akan berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Lisa Putri binti Ali Amran ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu di seluruh Malaysia. Cikgu-cikgu mesti pernah berkata, jangan risau, awak mesti boleh. Percaya dengan diri awak ya. Ataupun kalau tak faham, tanya ya. Jangan segan-segan. Terima kasih cikgu kerana sentiasa percaya dan yakin kepada kami bahawa kami boleh melakukannya. Namun semenjak pandemik ini,
agak susah untuk kita melakukan sesi pembelajaran secara bersemuka. Tapi, cikgu sentiasa bersabar untuk mengajar kami dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Cikgu, kami minta maaf ya cikgu dengan masalah yang muncul, tapi cikgu, terima kasih cikgu kerana sentiasa mengambil peduli tentang kami dan memberi semangat kepada kami untuk menuju cemerlang dalam hidup kami. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Terima kasih di atas kiriman video ucapan tersebut dari adik Alisa Putri dari SMK Puteri Ampang, Kuala Lumpur. Baiklah, kita sedang berbincang mengenai topik kita hari ini iaitu lukisan terbantu komputer atau LTK dengan Cikgu Nik Syarul Alif dan juga rakan-rakan dari SMK Taman Keramat. Semuanya masih okey ya kawan-kawan? Fokus betul mereka. Kalau okey, bagi double thumbs up. Okey, bagus semua peka. Okey cikgu, jom kita teruskan. Bagus semua, bagus. Baik, kita teruskan. Terima kasih Nisa ya. Ya. Okey. Tadi kalau dah tengok perintah arahan untuk melukis, sekarang kita teruskan pada perintah untuk menghasilkan dimensi. Jadi arahan untuk melakukan dimensi pada sebuah lukisan boleh dilakukan dengan menggunakan perintah di bawah. Kalau pelajar lihat je ikon ni, okey, klik dekat bahagian bawah ni. Okey. Kemudian dia akan keluar untuk Dimension Style Manager. Baik. Jadi cara dia untuk tentukan dimensi pada satu lukisan, okey, pelajar akan klik modify dahulu. Kemudian okey, dekat atas tu ada tab kan, ada line, symbol and arrows, ada text, ada fit, ada primary units, alternate unit dan tolerance. Jadi kita mulakan dengan lines, okey. Contoh saya dekat sini saya pilih color red ni untuk apa? Untuk garisan dimensi tu warna merah. Baik. Okey, kita boleh pilih sama ada dia punya jenis garisan ataupun tebal garisan tu untuk dimensi macam mana. Kemudian baseline spacing dia pun kita boleh tentukan. Nanti kita akan tengoklah demo. Alright. Kemudian untuk simbol dan arrows pun boleh tentukan saiz dia. Contoh macam bila kita pilih je saiz 5, dia akan display di sini. Baik. So at least bila kita nak buat pilihan tertentu, jadi dia akan keluar je display. So kita boleh, orang kata apa, dalam lukisan itu kita boleh tentukan dia punya reka bentuk untuk satu dimensi. Baik. Kemudian teks sama juga. Nampak saya letak teks saiz 5. Okey, saiz kita boleh tentukan saiz. And then primary units. Kat sini saya nak tekankan okey, dia punya precision ataupun ketepatan. Okey. Unit format memang kita akan pakai desimal lah, standard. Tapi ketepatan kena pakai kosong. Biasanya sifar biasanya kita pakai sifar, kenapa? Tujuan dia untuk lukisan kita tidak ada titik perpuluhan. Tak pernah kita tengok sudut dalam 60.56 darjah kan. Walaupun dalam matematik awak ada belajar, tapi dalam lukisan bangunan tiba-tiba darjahnya ada point 6, ada point 7 pula. Jadi ukuran kita nak ketepatan. Okey. Kemudian klik OK. Sebelum awak close, make sure awak set current. So itu adalah lukisan yang kita nak hasilkan. Baik. Sekarang saya tunjuk demo macam mana untuk membuat satu dimensi pada satu lukisan. Baik, cikgu. Okey. Contohnya pertama sekali pergi pada annotation. Okey. Annotate ni kita nak tengok macam mana nak tentukan dimensi. Ataupun boleh gunakan shortkey DS setting. Dia akan keluar DS setting macam ni. Alright, nampak kan? Asal dia ada perpuluhan kan Nisa, betul tak? Ada perpuluhan, warna pun tak ni. Jadi bila saya tentukan, okey, contoh saya pilih warna merah. So dia akan display color merah. Dia akan ikut kehendak kita lah. Kemudian kita boleh tentukan okey, dia punya dim lines, okey, dia punya extend maksudnya jarak dengan objek. Okey, nampak? Apa dia akan display apa yang kita buat. Okey, arrow size kita boleh tentukan arrow size dia. Ni anak panah ni nak tengoklah, ada yang kita tak pernah pakai anak panah yang besar. Jadi daripada sini kita nampak awak klik je ni akan keluarlah arrow yang sebesar alam ni ke. Tapi jangan risau. Jangan risau sebab ini baru nak setting. Nanti bila dah masukkan nilai-nilai, okey, dia akan jadi kembali sempurna. Maknanya dia tak keluarlah yang anak panah besar tu. Okey, baik. Sebab dia ada banyak kat situ kan. Nampak dia punya tab tu kan, daripada line, symbol and arrows, ada text, okey, ada primary units. Baik. Ini kita nak ajar pelajar supaya dia tahu menggunakan ni. Sebab selalunya lukisan secara manual, bila buat mendimensi
macam kelakar sikit bila pelajar melukis. Nak mendapat ketepatan tu mungkin sukar apabila melukis secara manual. Setuju tak kawan-kawan? Oh, setuju Angguk, betul. Sebab dia dah belajar secara manual, sekarang bila belajar benda yang senang. Ya. Itu yang lebih cakap, cikgu kalau tahu belajar benda ni, daripada awal lagi guna cikgu. Belajar awal lagi dia guna. Tapi tak apalah, kita ajarlah manual. Betul. Supaya dia belajar secara susah dahulu. Betul. Zaman saya dulu belajar secara susah. So macam mana cara nak tentukan dimensi bagi satu lukisan? Okey, contoh macam ni ada apa? Ini saya tentukan bahagian angle. Okey, kalau pelajar pilih situ ada banyak type base tu, untuk angular, untuk radius ataupun jejari, untuk parallel lines. Okey, untuk yang align tu macam ukuran 14 tu dia nak sejajar dengan garisan. Itu maksud dia. Okey, boleh pelajar? Semua okey, semua mengikuti. Kalau okey jangan Angguk je, buka mikrofon cakap boleh cikgu, boleh. Boleh semua Baik, Boleh kita cikgu. Bagus. Semua bersemangat, masih lagi. Baik, kita teruskan kepada perintah untuk mengubah suai ataupun modify. Yang ni part paling best sikit dah. Sebab bila dia ubah suai ni ataupun dia modify ni, pelajar suka bila lukis dan dia ubah suai. Okey, hasil lukisan ni boleh dipaparkan dalam dengan berbagai-bagai sudut berdasarkan keperluan pelukis. Jadi lukisan boleh dihasilkan dengan menggunakan perintah seperti di bawah. Baik, saya tunjuk demo sekali lagi. Bagaimanakah kegunaan toolbar modify. Okey. Contoh, maknanya daripada adik asal tu tak semestinya yang itulah nak digunakan. Yes, betul. Maka sebab itulah mereka modify ataupun mengubah suai. Betul. Baik. Contoh modify, okey. Saya ambil satu ni lah. Okey. Jadi preset inilah yang kawan-kawan kita gunakan di sekolah, yang diajar. Okey, untuk modify sama ada dalam bentuk lukisan ni, biasanya saya suka ajar pelajar untuk setting. Macam kita buat kertas lukisan, kita setting dulu units, dia punya limits. Okey. Ini akan pelajar akan belajarlah. Biasanya dalam buku teks memang kita dah terangkan. Baik. Okey, kemudian okay, ini saya tunjukkan demo untuk melukis ataupun mengubah suai pada satu lukisan 3 dimensi. 3 dimensi. 3 dimensi ni nak masuk 3 dimensi dah. Objek 3 dimensi. Yang ada paksi X, Y dan Z Y, Z. tadi. Baik. Okey, kita pergi pada DS setting tadi, kita setting dan kita pilih tadi isometrik. Maksudnya lukisan kita dalam bentuk isometrik. Okey. Maknanya daripada lukisan 2D atau 3D ia 2D ataupun 3D. Oh, boleh kedua-duanya? Boleh kedua-duanya. Dan itu adalah keperluan ataupun kriteria yang perlu ada pada pelajar lah. Jadi dia kena buat lukisan persembahan, lukisan kerja. Perlu menghasilkan lukisan kerja dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Okey. Ini kegunaan ni lah. Kegunaan contoh saya letak fillet. Okey, fillet ni untuk membuat satu bentuk lengkung kat belah tepi. Okey, kita masukkan klik fillet. Okey, ataupun tekan F enter. Baik. Okey, masukkan radius. Bila kita nak buat kali kedua, kita klik je ataupun kita tekan dia enter. Klik je pada bucu garisan yang kita perlu nak ubah suai tersebut. Yes, kita nak ubah suai. Maknanya daripada satu bentuk asas kita boleh ubah suai, beri lengkungan kepada bucu. Okey. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kegunaan chamfer. Chamfer ni macam kita potong kek. Ya. Kita nak satu garisan ataupun kita nak potong satu garisan ni, kita boleh tentukan berapa jarak dia dengan sudut. Okey. Contoh macam ni saya buat. Okey, saya pilih 2 garisan penjuru ini. Kemudian saya ambil sudut dia 45 darjah. Okey, kita tengok hasil dia. Nanti dia akan jadi garisan condong sebanyak 45 kita masukkan darjah. saja berapa darjah yang kita nak ni. Kalau kita perlukan 30 darjah, kita masuk je 30 darjah. Sebab tu bila kita letak je arahan, okey, dia letak situ arahan, angle, okey. Klik saja dia akan potong. Dia akan potong. Kerja yang mudah. Kalau dulu garisan kena ambil pembaris, kena ukur, kena lukis secara manual kan. So kerja pelajar untuk mengubah suai lebih mudah menggunakan CAD. Baiklah. Baik.
Yang seterusnya ialah perintah memapar ataupun display command. Ini yang bahagian 14 lah. Jadi hasil lukisan ni kita boleh paparkan dalam pelbagai-bagai sudut berdasarkan kepada keperluan melukis. Okey. Untuk tujuan menu pull down pula, tujuan menu pull down ni adalah untuk memberikan perintah-perintah tambahan yang tidak terdapat pada paparan ataupun antara muka perisian LTK. Ini banyak benda kita kena explore ni. Ya. Dalam satu-satu perisian tu, pada antara mukanya pun saya ada tengok betapa banyaknya fungsi-fungsi dan butang-butang yang pada saya yang bukan pelajar LTK mungkin rasa macam apa benda semua. Kalau kat ni universiti, misal kita belajar satu semester, tapi di sekolah ni pelajar belajar dalam masa yang sangat terhad. Jadi banyak benda yang perlu explore lah. Lebih-lebih lagi dalam musim pandemik kan cikgu kan? Ya, betul. Macam mana PDPR masing-masing. Baiklah. Baik, ini perintah asas perisian LTK untuk menghasilkan lukisan 3 dimensi. Okey. Jadi saya nak tunjuk pada pelajar macam mana cara untuk melukis lukisan 3 dimensi menggunakan semua perintah-perintah asas iaitu melukis, ubah suai, mendimensi. Okey, kemudian kita nak paparkan lukisan tu. Baik, pertama sekali tentukan dia punya units. Okey. Macam biasa, ketepatan dia mestilah sifar. Okey, kemudian unit yang kita guna ialah milimeter. Baik. Okey, nanti ada pelajar tanya, kenapa tak guna sentimeter? Ya. Okey, dalam lukisan standard bagi satu lukisan, okey, kita gunakan dalam milimeter. Baik. Okey, tentukan dia punya limits. Okey, limits ni selalunya saya akan buat 00 dan kepada 420297. Standard size kertas A3. Ya. Untuk pelajar RC, kertas A3 tu dah sinonim bagi mereka. Okey, kemudian setting. Okey, setting ni dia setting untuk melukis objek 3 dimensi lah. So pilih isometric snap. Okey, make sure objek snap ni kita ni awak nak select semua pun boleh. Select all. Tujuan dia apa? Bila kita buat lukisan kita nak dapatkan garisan tengah, penjuru. Semua tu dia akan tolong. Ada ikon-ikon yang akan membantu. Okey. Apabila kita pilih isometric snap, nampak tak dekat cursor tu? Kalau tadi cursor tu bentuk dia macam ni. Ya, betul. Sekarang ni cursor dia bentuk dia X. Macam X, ya. So untuk tukar arah cursor ni, kita boleh tekan F5. Okey. Okey. Nampak? Kat sini saya tunjukkan dengan merangkumi semua cara melukis menggunakan okey, ikon ubah suai. Okey, nak zoom, tekan Z, enter, and tekan A, enter. Itu stand for zoom all. So dia akan pergi macam ni lah. Kenapa dia boleh pergi macam orang kata apa, dia zoom semua kan? Sebab saiz kertas kita ialah 420297. Jadi kita andaikan satu frame ni saiz kertas A3. Oh, baik. Kalau kita nak saiz A2, berapa Dia lagi besar. Lagi besar tu. A2, A1, A0. Jadi kalau kita zoom, lagi kecil kita tengok. Baik. Okey. So dah saya sediakan tapak dia dulu dalam bentuk ini bentuk lukisan isometrik. Okey. Arahan-arahan pen ke itu adalah arahan untuk ubah suai. Baik, bina garisan line pada setiap penjuru. Okey, tapi saya buat satu penjuru saja. Baik. Okey. Okey, dapatkan garisan, contoh masukkan nilai tu, awak tekan je saja berapa nilai ketinggian dia. Okey. Okey. Tak perlu lukis satu-satu garisan, kita boleh copy. Okey. Tekan CO, enter, dan kita bawa semua garisan ke penjuru ke empat-empat penjuru ni lah. Maksudnya ke 3 penjuru yang lain. Jadi bila dah siap yang ni, so kita boleh copy tapak yang asal tadi dengan arahan yang sama, arahan untuk ubah suai, CO, enter. Tambah je dekat atas tu nanti. Yes, tambah je kat atas. Okey. So bila macam ni, imajinasi pelajar tu dia akan nampak saya dah nampak bayang dah cikgu. Dia dah nampak dah bentuknya macam mana. So mana yang contoh yang belakang, garisan yang belakang tu kita tak perlu, kita boleh delete. Kalau manual, apa pelajar buat? Padam. Memadam, padam kan. Ya. Itu yang kadang-kadang salah sikit, kita koyak ataupun konyok kertas tu sayang. Betul. Sekarang saya nak bina satu semi silinder ataupun separuh silinder pada ruangan tengah tersebut. Okey. Jadi bila silinder, kita tahu permukaan daripada pandangan plan atas tu dia adalah bentuk elips. So pilih elips dan pilih iso circle dan tentukan dia punya bulatan tu. Nampak? Kita masukkan nilai bulatan tersebut.
Okey, ini saya saja masukkan nilai yang besar lah. Nampak dia besar. Jadi kita boleh ubah suai dengan menggunakan arahan scale. Okey, shortkey dia ialah SC. Okey, kita klik enter, pilih kat bahagian tengah bulatan. Okey, masukkanlah kata nak kecilkan separuh. Masukkan nilai 0.5. So dia jadi separuh. Kemudian arahan sama juga, copy, bawa turun ke bawah. Okey. Kemudian kita boleh copy garisan yang sama tinggi dia, jarak yang sama. Copy je daripada sisi petak tu. Kita letakkan kedua-dua bahagian silinder tersebut. Jadi nanti kita akan tengok kita boleh trim. Okey, arahan seterusnya untuk ubah suai, tekan TR ataupun trim. Okey. So kita boleh buanglah mana garisan yang kita tak inginkan. Okey, jadi Nisa boleh nampak tak ada bentuk apa ni? Sudah nampak ada bentuk dia. Okey, itu yang pelajar akan cakap, cikgu, lagi senang buat kerja macam ni cikgu. Ya. Okey. So dah siap dah bentuk lukisan. Dalam masa beberapa minit je. Kalau guna lukisan tangan ni, manual ni, tengah jam belum habis lagi cikgu. Betul. Nak dapatkan ketepatan dan kekemasan. Itulah yang saya hadapi tahun lepas. Jadi pelajar, nanti kejap cikgu, pegang board, pegang pensel. Baik. So kelebihan menggunakan CAD ni nampak tak? Kita boleh copy lukisan ni, kita boleh buat banyak salinan. Contoh macam saya copy sini, saya bawa pergi sebelah ni. Contohnya macam saya nak tujuan untuk dimensi sebelah ni, tujuan lagi satu ni untuk tujuan untuk edit ataupun untuk label. Baik, okey. Inilah dia kelebihan menggunakan CAD, dia lebih cepat. Kalau menggunakan secara manual, pelajar akan komplain lah, banyaknya cikgu nak kena buat, nak kena lukis lagi ke? Tambah lagi bila kita bagi kerja rumah. Kalau kerja rumah tu semua orang pun alamak kan. Semua gaduh kepala dah. Yang penting untuk membuatkan hasil kerja yang pantas dan kemas, kena menguasailah perintah-perintah asas yang ada pada perisian tersebut. Baiklah, kita akan beristirahat seketika. Saya dari tadi tengah je tengok cikgu buat apa demo lukisan kan. Kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Nisa nak bacakan kad ucapan bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu daripada siapa nama adik ni. Dia ada ucap Happy Teachers Day, hashtag terima kasih cikgu, dan kita bukalah. Teren, Happy Teachers Day. Saya tertarik dengan pantun adik ni yang berbunyi, bertemu cikgu di alam maya, coronavirus di luar dugaan, mencurah ilmu pelbagai gaya, itulah guruku menangkis cabaran. Terima kasih adik Nurul Nawarah binti Abdullah dari SK Guntung Setiu Terengganu. Happy Teachers Day. Terima kasih kepada yang mengirimkan. Jom cikgu, kita teruskan mata pelajaran kita. Baik, terima kasih Nisa. Okey, so kita dah sampai ke penghujung lah. Jadi sebelum saya nak rumuskan untuk tajuk AutoCAD kita kali ni, kita nak tengok suara-suara anak-anak murid saya ni. Ya cikgu, jom tanya mereka soalan. Nampaknya begitu fokus. Baik, pelajar, setelah kita pelajari tajuk ni, setelah kita pelajari bab 8 tahun lepas, iaitu lukisan kerja, pada pendapat ataupun pandangan anda lah semua, apakah kelebihan ataupun kekuatan yang ada pada CAD? Tak kisahlah sama ada apa-apa saja perisian CAD. Yang kita telah pelajari hari ini, AutoCAD. Jadi apa kelebihan yang anda nampak? Saya mulakan dengan Zulaila dulu. Zulaila, jawapan anda? Mudah dan efisien kerana dapat terus dicetak apabila lukisan telah siap. Betul? Dapat terus dicetak. Betul. Dapat terus dicetak. Seterusnya, siapa? Saya Amar. Amar, silakan. Baik. Jadi antara kelebihan dia adalah lukisan yang dihasilkan
mempunyai kualiti yang lebih jauh dan tepat berbanding cara yang manual. Ya, dia lebih kemas. Ya, lebih kemas, lebih berkualiti dan lebih tepat. Ya, itu yang pelajar inginkan. Betul tu. Asya, bagaimana pula dengan Ashira? Ashira. Okey. Lukisan yang dihasilkan ni dapat menjimatkan masa, terutama dalam bidang pembuatan dan pembinaan. Jimat masa. Betul? Okey. Dia memang jimatkan masa, pelajar pun lagi cepat, dia dah siap kerja dia, tugasan dia, cikgu dah siap, terus nak cetak. Betul. Nakib, bagaimana pula dengan Nakib? Skala lukisan yang dihasilkan adalah fleksibel kerana dapat mencetak lukisan yang dihasilkan dengan berbagai jenis skala. Fleksibel cikgu. Betul. Lukisan fleksibel. Betul. Okey, seterusnya. Seterusnya, Izzah. Lukisan ini mudah disimpan dan boleh digunakan untuk tujuan lain seperti membuat lukisan 2D perspektif. 2D perspektif. Mudah disimpan, boleh digunakan lagi. Ya. Kalau kertas macam tahun lepas, pelajar siap, diletak dalam satu fail, balik sekolah dalam keadaan hujan, habis basah. Dah hasil lukisan. Kurang-kurangnya bila dibuat dalam AutoCAD, dia simpan dalam tempat yang selamat lah, senang kan? Ya, betul. Boleh dicetak lagi boleh dicetak, kalau rosak dan cikgu sebagainya. boleh pun tak buat backup. Sekarang ni boleh simpan kat mana-mana, Ya, Google betul. Drive pun boleh. Baik, last but not least, Izzat. Izzat. Apa awak nampak tentang kelebihan menggunakan CAD ni? Boleh digunakan untuk membuat lukisan dengan ukuran yang berskala besar mengikut kesesuaian saiz kertas. Ya, betul. Skala besar. Betul. Sebab tu bila lukis, ada kertas A3 lah. Maksimum pelajar pakai kertas A3. So dia boleh lukis sama ada nak tengok pada artifak ataupun objek yang dilukis. Kalau objek tu terlampau besar, kita boleh rescale jadi kecil. Kalau nak lukis pemadam atas kertas A3, kita kena zoom, betul tak? Betul. Boleh besarkan dia. Ya, besarkan. Baik. Itu kelebihan menggunakan CAD. Baik. So secara ringkasnya lah kepentingan CAD ni Nisa. Lukisan 2D dan 3D ni merupakan dokumentasi pelajar yang menunjukkan dan mempamerkan kebolehan pelajar dalam melaksanakan proses reka cipta dan komunikasi melalui cetakan komputer. Itu adalah evidence dia. So dia buat, dia lukis, dia cetak, okey cikgu saya punya kerja macam ni, dan tugasan cikgu akan tengok okey dimensi betul, okey gambar raja sama betul dengan objek, label semua betul, okey. Jadi tujuannya, okey, tak lain dan tak bukan ialah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga peperiksaan lah pada kertas 2 SPM. Jadi pelajar bukan setakat belajar untuk menghasilkan lukisan kerja sahaja. Ya. Okey. Dia menghasilkan 3 lukisan kerja yang menggunakan apa-apa sahaja perisian CAD. Macam saya, hari ni kita belajar tentang AutoCAD lah. Baik. Ada pelajar yang menggunakan TurboCAD, ada yang pelajar menggunakan SolidWorks. So, kita bebas menggunakan apa-apa sahaja perisian CAD. Mengikut keselesaan masing-masing. Baik. Tapi apa yang lembaga tetapkan, ada 3 lukisan yang perlu pelajar lampirkan ataupun itu adalah bukti ataupun evidence dia lah. Okey, bagi memenuhi syarat pentaksiran kerja khusus. Okey, yang pertama ialah lukisan ujuran ortografik, yang kedua lukisan isometri, dan yang ketiga ialah lukisan ceraian. So lukisan ortografik ni dia mesti ada dimensi. Nampak? Tadi kita dah belajar tentang mendimensi. Ya. Dan sama juga dengan lukisan isometri. So dia mestilah syarat pertama dia mestilah lukisan tu mesti ada dimensi lah. Kalau lukisan ceraian dia tak ada dimensi pun tak apa. Cukup sekadar kita label, macam kita labelkan bahagian komponen ataupun part lah kat situ. Baik. So nampak tak kat sini bukan setakat di sekolah saja. Ada juga pelajar-pelajar saya yang lepasan SPM yang sambung jadi ambil arkitek ke designer ke, kejuruteraan, memang dia akan gunakan AutoCAD. Oh, baik. Sebab asasnya telah dibina daripada sekolah daripada sekolah lagi dia dah ada asas. Mereka telah pun melalui fasa di mana kena lukis secara manual, guna pen, guna kertas kan, segala macam orang kata apa, onak dan ranjau dan duri lah. Betul. Waktu itu kemudian beralih kepada perisian yang lebih mudah. Cikgu, sedikit kata-kata akhir untuk semua yang menonton, kepada khususnya murid-murid yang mengambil mata pelajaran LTK ni di sekolah, cikgu. Baik, saya harapkan satu sahaja supaya pelajar yang pertama sekali gain untuk general knowledge pula. Okey. Belajarlah apa-apa sahaja perisian CAD. Okey, tak semestinya kita belajar AutoCAD. Okey, kita ada banyak lagi. TurboCAD, kita ada Unity, kita ada SketchUp. Okey. Dan kepentingan ni adalah untuk masa depan anda juga. Okey.
bukan setakat cikgu saya belajar ni untuk memenuhi syarat SPM saja ataupun memenuhi syarat kerja khusus saja. Ya. Tapi untuk mengembangkan ataupun bakat pelajar tu lebih ke depan. Baik. So bila dia belajar dengan lebih mendalam, bukan setakat jadi designer ataupun arkitek ataupun dalam bidang engineering sekalipun, dia boleh jadi grafik ataupun sekarang ni pelajar dia suka grafik game. Betul? Bila game ni dia sukakan pandangan bentuk perspektif. Ya. Jadi sebenarnya peluang pekerjaan pun sangat-sangat meluas. Ya, sangat-sangat dan meluas. Dan kalau murid-murid di sekolah yang ambil peperiksaan batu pelajaran LTK ini betul-betul lah orang kata apa, belajar dan skor, betul-betul kuasai asas lukisan terbatu komputer, di mana tadi kita dah ada perintah asas perisian, kita pergi tengok perintah menghasilkan dimensi dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Nik Syarul Ali dan juga rakan-rakan dari SMK Taman Keramat, semuanya fokus walaupun bersemangat tetap fokus hingga ke akhir rancangan. Terima kasih kepada semua yang menonton kami di Teras Didik TV KPM. InsyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Selamat berpuasa. Jangan lupa jaga SOP di mana saja anda berada. Assalamualaikum. Bye. Lambai semua. Bye. Sebagai seorang guru repetitor, saya berpendapat program yang Didik TV jalankan sangat menarik dan berinformasi. Untuk tajuk hari ini, saya rasakan ianya sangat membantu untuk murid-murid, khasnya memahami dengan lebih jelas tajuk lukisan terbantu komputer ini. LTK merupakan topik yang menarik dalam mereka cipta kerana ia memberi penilaian awal kepada pelajar di dalam bidang kejuruteraan. Jadi pelajar boleh merasa sendiri bagaimana seorang jurutera itu mereka cipta atau melukis menggunakan komputer dengan bantuan perisian CAD. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Didik TV KPM